Kita bahagia bukan kerana rumah besar, bang. Rumah terakhir kita ialah liang lahat aja. Kita bahagia bukan kerana isteri cantik, bukan suami handsome. Kita akan pergi seorang-seorang aja. Kita bahagia bukan kerana baju kita ni ada jenama yang hebat. Jenama terakhir baju kita ialah apa? Ialah kain kafan aja 1 meter RM4.30. Kita bahagia, kita rasa kerana apa? Kerana kenderaan kita hebat, Lamborghini kan, Ferrari. Kenderaan terakhir kita ben jenazah ya. Kadang kita bangga kan, Allah, rumah kita hebat kan, isteri cantik, perfume wangi, masuk dalam masjid wangi. Perfume terakhir kita kapal baru saja. Bahagia sebenarnya bukan yang tu. Bahagia sebenarnya bila kita redha apa Tuhan bagi. Betul tak bang? Kita duduk cecek 18 kan? Rumah kita itu aja. Alhamdulillah aku redha ya Allah. Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sekasihi ayahanda pengacara majlis, yang sekasihi Tuan Imam Fadil Al-Akh Al-Mukhtaram Al-Doktor Timbalan Nazir, tuan-tuan sina hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Saya pernah berkuliah di sini tuan-tuan 2 kali. Lepas tu saya tidak lagi lah menetap di Selangor ini. Dulu saya menetap di Kelang, di Sementar, Kampung Sementar. Kemudian saya berhenti kerja sebagai seorang tenaga pengajar di Selangor ini. Balik semula ke Penang, tu yang stop kuliah tu. 2 kali aja sempat. Tapi sekarang saya masih ada lagi rumah sewa saya dekat USJ 9. Kerana saya banyak urusan di sinilah. Saya ada kafe dekat sini, hampir 5 kafe. Tuan-tuan pernah pergi tak? Tuan-tuan tak pergi, kurang ajar betul lah. Pergilah tu kafe saya, UAK Cafe dekat Bukit Julutong dah satu. UAK Food Mart tu. Tu saya punya lah. Pergi sebut nama saya, insya-Allah 2 kali bayar. Saya pun tak tahu tajuk apa hari ini nak bincang pada tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya dah berusia 55 tuan-tuan. Kalaulah kita umur 40 ke atas, semayang masih tak khusyuk lagi, tak tahulah. Sebab ramai di kalangan sahabat saya telah meninggal. Semalam pun seorang lagi meninggal, yang ke-7. 6 orang dah. 7 dah masuk. Baru ni buat perjumpaan nak sambut hari raya kan. Saya lah jadi pengusi, selalu ustaz jadi pengusi lah. Semua saya tengok, Allahu Akbar, dah tua-tua dah. Saya ingat saya muda lagi kan. Rupanya dah tua dah, 55. Saya tengok ada seorang tu nama Yaakob. Yaakob, macam mana ada pandangan? Gigi pun tak ada dah. Tak ada apa-apa, pandangan apa pun tak ada. Gigi semua tak pernah ada dah. Beruban semua dah. Saya pun lepas mesyuarat tu, saya tanyalah, tuan-tuan ada penyakit tak? Ayub ada penyakit tak? Dia kata ada kencing manis, darah tinggi, semua ada penyakit. Lepas tu dia orang tanya saya, Ustaz ada penyakit tak? Saya alhamdulillah tak ada penyakit. Tahu tak kenapa? Sebab tak pernah cek. Kalau pergi cek, tahu ada sakit. Jadi tak payah cek. Ada kencing manis, ada darah tinggi, ada. Buat tak tahu aja tuan-tuan. Kalau ceramah berdiri panjang-panjang sangat pun tak boleh juga. Saya bila Tuan Haji bagi duduk ni saya seronok. Kalau berdiri boleh sejam lebih. Sejam. Lepas tu nak pening. Dia nak rebah. Sebab darah tak apa nak stabil. Begitulah tuan-tuan. Jadi kita bila dah berusia, kita dah umur 40 ke atas ni, tuan-tuan renunglah. Sama ada Allah sayang kat kita atau tidak. Kita takut yang itulah. Jadi malam ni saya nak bicara itulah. Allah sebut dalam Quran ada 8 perkara yang tuan-tuan boleh renung sama ada Allah sayang atau tidak kita. Semuanya disebut dalam Quran. Pertama di antara Allah sayang, Allah sebut yuhibbu, yang disayang. Allah sebut dalam surah Al-Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sayang kepada orang yang selalu buat baik.
Kalau kita buat baik selalu tu, maksud dia Allah sayang lah. Sebab kita buat baik, manusia pun sayang. Macam program malam ni kan, kita bagi hadiah kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Yang cemerlang, jangan pula berbangga sangat dia cemerlang. Selalu yang cemerlang 9A, 10A ni, balik nanti dia masuk universiti, dia kerja dengan orang. Kan, yang tak cemerlang selalunya jadi businessman. Macam saya lah. Saya tak apa cemerlang. SPM 10A lah. Kerja dengan orang lah. Jadi cikgu, kerja kilang. Rupa-rupanya bila kita berhenti, kita buat bisnes sendiri, rupa-rupanya sektor pekerjaan tu terlalu luas. Kan? Kadang-kadang jangan bangga sangat dengan 9A, 10A apa semua tu. Yang penting ni, dalam hidup kita ni, apa yang kita boleh buat supaya menjadi tanggungjawab kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah, bagus juga kita bantu pelajar kita memberi galakan kan. Itu benda yang baik. Apa boleh benda yang baik kita buat supaya Allah sayang kita? Kadang-kadang dalam diri kita ni tak pernah berfikir, tuan-tuan, apa hari ni aku buat baik? Apa hari ni tuan-tuan buat baik? Tuan-tuan pernah lalu di jalan, buang sampah, tu baik dah tu. Allah sayang kita. Tuan-tuan tengok dekat masjid ada kasut yang bila masuk jamaah kita tak tersusun, tuan-tuan susun kasut kan? Tuan-tuan pernah buat tak? Tak pernah buat kan? Tuan-tuan tak buat. Sebenarnya benda tu sangat penting, tak dapat pahala. Tuan-tuan tengok bil elektrik kan? Berapa harga, tuan-tuan ambil, tuan-tuan tolong bayar. Benda yang baik ni tuan-tuan, Allah suka. Muhsinin disebut situ, orang yang berbuat baik. Tak kiralah sama ada buat baik itu kepada manusia, kepada binatang ataupun kepada flora dan fauna ni kan, kepada tumbuh-tumbuhan, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Kita angkat sebab 8. Orang yang disayang oleh Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya yang kedua, orang yang bertakwa. Apa dia takwa? Takwa ni tuan-tuan wajib disebut oleh khatib ketika khutbah Jumaat. Ittaqullah ka, ya ayyuhallazina amanu taqullah ka, ataupun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sama saja. Menunjukkan kalaulah khatib tak sebut tuan-tuan bertakwa kepada Allah, hari itu tuan-tuan Jumaat kita mardud, tertolak. Tak sah Jumaat kita. Menunjukkan takwa ni penting. Apa tu takwa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa ni kita ikut segala perintah Allah, kita jauh apa yang Allah larang. Takwa. Tuan-tuan, hidup kita apa kita buat? Sembahyang, alhamdulillah, tak tinggal dah. Sebab tu saya bagi tahulah, kalau tuan-tuan kita umur 40 ke atas ni, sembahyang kena jaga khusyuk lah. 40 dah, tuan-tuan. Khusyuk kena jaga. Kalau tak khusyuk lagi, something wrong. Walaupun kita ni disebut sebagai an-nas. Nas ni daripada kalimah kata dasar nasia. Nasia ni maksud dia apa? Dalam bahasa Melayu, lupa. Begitu juga bila kita sembahyang kalau 40 tahun tak perlu hafal, automatik akan keluar Fatihah. Kan? Automatik akan baca surah. Bila rakaat automatik kan subhanallahil azim wa bihamdi kan. Bila naik je sami Allahu liman hamidah, terus keluar Rabbana walakal hamd. Bila sujud subhanallah wa bihamdi kan. Bila duduk antara automatik keluar. Jadi 40 tahun tak perlu hafal. Bila tak perlu hafal, otak kita akan pergi merata-rata tempat. Kata Datuk Dr. Harudin, bila pergi merata-rata, tarik balik. Seperti mana kita berada di kawasan Bendang. Tuan-tuan tahu tak Bendang? Shah Alam ni tak ada Bendang kan? Saya orang utara. Bendang ni, dia memisahkan dia antara Bendang ada satu batas. Batas kecil, lebih kurang 1 kaki aja. Kata Datuk Dr. Harudin, kita sembahyang ni macam kita berjalan di atas batas Bendang. Batas Bendang tu dia lembek. Bila pijak, dia akan jatuh. Bila dia jatuh, naik semula. Sebab tu sembahyang ni tuan-tuan, dia ada fi, dia ada ala, dia ada an. Banyak orang dia tak faham. Contohnya, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kan? Beruntunglah orang yang beriman, di antaranya orang yang fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Nampak penting. Khusyuk dalam sembahyang. Kita sembahyang khusyuk tak? Burungnya. Kan, rakaat pertama Allahu akbar, okey. Rakaat kedua dia pergi merata.
sampai mega mall semua sampai. Kan? Sebab apa? Itu manusia biasa. Sebab kita dah 40 tahun, tapi kita kena pertahankan. Bila dia pergi merata, tarik balik. Aku semayang. Tarik balik. Kena jaga tu. Orang yang beruntung, orang beriman ni, orang yang fi salatim khasyaun. Orang yang khusyuk dalam semayang. Tapi Allah sebut, di antaranya apa? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang semayang. Tapi kalau kita silap tafsir, tak faham bahasa Arab, dia sebut an salatihim sahun. Kan? Orang yang lalai dalam sembahyang. An, fi dengan ala berbeza. Banyak orang tak faham. Macam ada orang daripada UK tu, dia nama dia lebih kurang macam kuih. Betul, tak payah sebut nama kan. Dia tak faham di antara fi, an dengan ala. Akhirnya dia kata, kalau macam tu tak payah semayang. Sebab kalau semayang tak khusyuk, celaka kita. Akhirnya tak semayang. Kerana tak faham tu kaedah. Kaedah bahasa Arab. Yang kata khusyuk ni kita jaga khusyuk dalam semayang kita. Khusyuk. Boleh jaga? Boleh. Tapi dia akan pergi. Tarik balik. Sebab tu tuan-tuan, bila semayang jaga khusyuk. Kita semayang seperti mana berbicara di hadapan Allah. Allahu Akbar. Kalau pejam mata, tuan-tuan baca dalam kitab Mata'al Badarin. Pejam mata, makruh. Kita semayang pejam mata tak? Makruh. Dia suruh tengok tempat sujud. Allahu Akbar, tengok. Pejam makruh. Kalau tengok merata apa, makruh juga. Tuan-tuan semayang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Dia kena tengok tempat sujud. Pernah di kampung saya kan, ada seorang pakcik ni, dia semayang. Dia tengok merata. Masa tu kami semayang Jumaat, ingat lagi. Habis semayang Jumaat, duduk doa lah. Masa berdoa tu, dia semayang ba'diyah Jumaat lah. Habis korang macam tu kan. Dia semayang belakang tu. Dia semayang, dia tengok mata. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ketika dia duduk tahiyat. Duduk asyhadu an la ilaha illallah. Kami semua dah habis dah baca doa. Pakat nak balik dah. Bila nak balik, dia mata dia duduk tengok merata. Pakat ingat dia tak semayang. Jadi lalu depan dia. Bila lalu dia angkat tangan. Tak bagi lalu. Kami ingat dia angkat tangan untuk salam. Pakat salam, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, semahyang kena tengok tempat sujud. Sebab tu beza. Ala salawatihim yuhafizun, kan? Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Nampak? Dia sebut ala salawat. Ala ni dia akan cover di antaranya apa? Fi dengan an. Itu bezanya. Kalau orang faham bahasa Arab, dia akan faham untuk menunaikan sembahyangnya. Sembahyang kita khusyuk, kita jaga. Tapi dia akan pergi tarik balik. Oh, sembahyang, oh, tengok tempat sujud. Bila berhadapan, sembahyang ni berhadapan dengan Allah, macam bercakap lah. Kan? Bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kalau boleh fahamlah makna. Kalau umur 40 ke atas lah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau boleh bagi faham. Bila faham, dia akan datang khusyuk. Kita baca Fatihah faham tak? Tak faham ya. Fatihah ni dia semua doa. Sebab tu ada ulama, tuan-tuan, saya jumpa di Mesir, sampai dekat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, dia suruh saya berhenti, dia suruh saya berhenti. Qif fi hadzal makan, dia kata, berhenti di tempat ni. Saya kata, limadha ya akhi? Limadha ya syekh? Hadza doa, dia kata, fi kulli syai', pada setiap sesuatu. Dia pun heran, doa apa? Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, ingat tak? Kepada engkau yang kami sembah, pada engkau yang kami minta tolong, dia kata. Hanya tu minta ah. Minta dia tu. Betul, tuan-tuan. Saya pernah, tuan-tuan, saya ada 5 orang anak perempuan. Saya depan Kaabah. Saya sembahyang, ketika habis sembahyang, saya duduk berdoa, saya baca yang tu. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ya Allah, bagi anak lelaki. Minta anak lelaki. Sebab 5 anak perempuan. Anak pertama keluar perempuan. Bila orang tanya, ustaz perempuan, alhamdulillah boleh kawan dengan isteri saya. Keluar kedua perempuan lagi. Saya kata alhamdulillah boleh kawan dengan kakak dia. Keluar ketiga perempuan lagi. Bila orang tanya, saya tak kata apa, tuan-tuan. Sebab dah 3 dah perempuan, tuan-tuan. Keluar yang keempat perempuan, dia kata saya, ustaz lemah. Yang tu program, tuan-tuan. Saya lain tak kata apa, tak apa. Dia kata cabar saya bengang, tuan-tuan. Try yang kelima, perempuan juga. Yang keenam saya try baca doa tu. Fatihah. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Minta ya Allah, lelaki depan Kaabah. Balik isteri saya mengandung.
Saya tak pergi scan. Saya takut perempuan. Pergi-pergi tuan-tuan buat tak tahu. Akhirnya masa lahir, saya tak pergi tengok isteri saya. Fras. Isteri saya kata, bang, marilah. Anak-anak dah keluar dah. Saya tak tanya lagi perempuan. Saya beritahu ayah, Nuh, dapatlah yang ke-6. Ayah pergi tahnik. Kan? Ayah saya pergilah. Sampai-sampai. Kan kita nak baca doa. U'izuka ke u'izuki. Ada doa khusus. U'izuka ke u'izuki bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini doa ni bagus tuan-tuan. Untuk budak-budak yang baru lahir. Untuk Allah jauhkan daripada penyakit lamah. Penyakit ain. Dan penyakit gangguan syaitan yang disebut sebagai umusibyan. Doa ni tuan-tuan kenapa? Jadi ayah saya tanya, anak baca lelaki ke perempuan ni? Dia tengok, tak tahu lah. Ayah saya buka penutup. Khairi! Apa sebab? Angry Bird, dia kata. Maksud dia lelaki lah tu. Rupanya tuan-tuan dengan doa. Sebab tu tuan-tuan Fatihah ni ada doa. Doa dia. Tapi kita dalam sembahyang tak perlu hafal, automatik keluar tuan-tuan. Tapi tarik balik. Bila tak khusyuk, tarik balik. Hei, aku dalam sembahyang ni. Sebab tu bila baca, tengok tempat sujud, baru kita boleh dapat balik. Oh, aku baca ni, aku baca ni, aku baca ni. Dah umur 40 dah tuan-tuan. Kalau tak khusyuk lagi, sembahyang ni lah yang akan ditanya di awal-awal tuan-tuan ibadat kita ni. Oh, takutlah tuan-tuan. Kawan ramai dah meninggal. Kadang-kadang bangun lepas subuh kan, termenung. Bila aku pula ni? Kita dah penyakit kan? Bila aku pula ni? Kawan-kawan ramai dah meninggal lah. Kan? Atau bukan takut pasal mati. Takut apa aku nak bawa bila bertemu dengan Allah. Tu yang takut tu kan. Apa aku nak bawa ni? Bekal aku ni, watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa tu ada kan. Bekal apa aku bawa ni? Aku takut aku ceramah aja, aku tak ada amalan yang aku nak bawa. Oh, takut lah tuan-tuan. Ayah saya umur 86. 86. Zikir ni sampai buah tasbih jadi kecil. Ganti selalu. Tu pun dia kata, ish, ada nak boleh masuk syurga tak? Oh, tu dia sebut tu. Mak saya meninggal dah 5 tahun dah. Tiap-tiap hari baca 3 juzuk Al-Quran. 3 juzuk. Kan? Tu pun doa, ya Allah, bagi aku mati hari Jumaat. Minta mati hari Jumaat. Minta mati hari Jumaat. Sampai mak saya ada 5 penyakit. Dialisis, buat pinggang. Darah tinggi, jantung, lepas tu kencing manis, lepas tu cirrhosis, yang gatal tu kan. 5 penyakit. Doktor bagi masa dalam masa 6 bulan ya. Dia baca sehari 3 juzuk. Ni doa ni, ya Allah bagi mati hari Jumaat. Saya duduk dengar pagi tu, saya tanya, ayah, mak, kenapa doa mati hari Jumaat? Dia kata kalau mati Jumaat tak kena seksa kubur. Saya kata, mak nak takut apa? Kami semua ni ustaz-ustaz semua. Dia kata, hampa masa hidup minta doa aku, dia kata. Mati belum tentu, dia kata. Tengok. Saya kata, doa kami doa mak. Doa, dia kata, hang sibuk dengan anak, dengan bini. Lupa aku. Tapi kalau aku mati hari Jumaat, aku jamin tak kena seksa kubur. Rupanya mati sungguh hari Jumaat, tuan-tuan. Seperti mana dia minta. Panjang cerita ni lah, tuan-tuan tengok dalam YouTube lah. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang kita ni, kita nak khusyuk. Bila kita baca Fatihah, seperti bercakap di hadapan Allah. Saya nak tegur, ada di kalangan kita kadang-kadang nak masuk khasat ta'arud ta'yin kan. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dia nak masuk tu, Allah! Nak masuk tu, khasat ta'arud ta'yin tu kan. Sampai dia jadi Allah. Pernah tengok? Saya kita tengok Aisyah lagi ada ramai tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam, itu bukan niat, itu ingat. Niat ni benda yang terlintas. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kan, kita kalau baca di kalangan mazhab Hanafi ni keluar daripada rumah tu dia kira dia dah. Tak perlu kita ada usalli fadl maghribi salat. Keluar tu kira nak sembahyang maghrib dah tu. Datang Allahu akbar dia. Tapi Imam Syafi'i kita kena sebut usalli fadl maghribi salasa rakaatin ma'muman Allahu akbar. Allah dialah tu. Jangan buat 2 kali. Bila 2 kali jadi was-was. Tapi ada orang nak bagi masuk tu saja aku sembahyang maghrib 3 jadi Allah akbar. Ganggu orang sebelah. Saya pernah tengok tuan-tuan ada seorang pakcik tu diangkat macam Ultraman tu. Allah. Datuk. Pernah saya jumpa seorang pakcik di Pendang.
Dia jumpa saya. Oh ustaz, lama tak jumpa. Memang lama tak jumpa, tak pernah mai. Ustaz, jom kita semayang. Imam dah jadi imam dah. Kita masbuk. Bila sebut masbuk, orang yang ada ilmu. Kan? Maksud dia tahulah masbuk dengan muafiq. Maksud dia ada ilmu lah. Dia kata jom. Kalau dia jom kita masuk terus. Maksud dia tak tahu. Ni bila dia sebut jom kita masbuk ustaz. Maksud dia tahu lah tu. Orang yang mengaji. Cakap dengan saya elok. Tiba-tiba di sebelah saya. Allah Akbar. Saya duduk sebelah. Mamat ni kacau. Ni kacau. Dia ganggu orang. Dia ganggu tuan-tuan. Bila imam waladhdallin amin, dia amin. Amin. Saya pun okey lah. Tiba-tiba dia baca Fatihah. Dia cakap dengan saya elok. Tiba-tiba dia baca Fatihah. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Bismillah tu. Bip, bip. Saya dengan bismillah dah pun. Jadi dengan saya. Bip, 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 bip. Game tuan-tuan. Game. Dia ganggu orang. Paling teruk waladhdallin. Wala tototok. Wala tot saya dah wala tot dengan saya. Wala tototok. Macam nak tumbuk tuan-tuan. Bang, kita jaga sembahyang jangan jadi macam tu, mengganggu orang. Mengganggu orang. Macam biasa kita bercakap dengan orang okey, kenapa kita berhadapan di hadapan Allah ketika solat kita buat dalam bentuk fizikal yang berbeza? Sebab tu penting tuan-tuan untuk kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah, kan? Kita ikut apa Allah suruh, tapi buat seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Jangan tambah-tambah dalam ibadat. Bagi saya kalau nak selawat dalam sembahyang saya tak tambah Sayyidina. Tapi di luar saya akan memuliakan Nabi. Saya akan sebut Sayyidina Muhammad. Tapi dalam sembahyang saya tak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi bila di luar saya akan sebut Sayyidina. Ada orang kata, ustaz, mana lebih baik ustaz? Serah pada tuan-tuan lah. Ya, dalam ibadat ni tuan-tuan jangan menambah sesuatu yang kadang-kadang baru ni bagi tahu saya ada orang bermimpi berjumpa Nabi bagi satu selawat yang lain. Dia suruh amal selawat tu, bagi saya tak mau ikut lah. Sebab mimpi ni bukan menjadi satu dalil. Kan ada orang di mimpi jumpa Nabi ada selawat ni. Jadi banyak pula selawat dengan mimpi aja. Bolehkah buat macam tu? Bagi saya tak sesuai lah kan. Bagi saya lah. Jadi tuan-tuan silap lah. Bagi saya kita beramal dengan apa yang Nabi ajar insya-Allah supaya sesuai dengan keadaan kita ini. Jangan ada penambahan yang menjadikan masyarakat kita pening. Pening kan. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bertakwa, ikut apa yang Allah suruh, jauh apa yang Allah larang. Itu mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ikut Sayyidina Ali dia kata apa? Dia bagi kita al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa ni al-khawfu bil jalil, orang yang takut kepada Allah. Takut ni bukan lari, takut ni qarib ila Allah. Sebab tu tuan-tuan, manusia sama manusia ni memang ada hubungan cinta. Tapi kita tak faham. Saya kan baru ni diberi satu topik untuk dihuraikan dalam masa 3 jam. 3 jam. Tahu tak topik apa? Dirakam dalam TV. Tak tahu dah keluar tak keluar kan? 3 jam. Tajuk apa? Salam. Dia tahu ustaz huraikan salam. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kerana salam sahaja, rupa-rupanya kita jumpa satu yang cukup hebat untuk kita amal. Salam saja. Kan? Di antaranya apa? Disebut dalam hadis Nabi, di riwayat At-Tabrani, wa abkhalun nas, manusia yang paling bakhil. Siapa? Man bakhila bisalam, orang yang bakhil menyampaikan salam. Salam. Sebab tu kita jumpa sama manusia, kita tak ada kasih sayang sama kita. Kita nak kasih sayang Allah sama kita pun kadang-kadang jumpa tak bagi salam. Salam ni kita doakan orang tu 3. Assalamualaikum, minta sejahtera. Warahmatullahi, minta rahmat. Wabarakatuh, minta berkat. Kita bagi salam hanya apa? Orang yang kita kenal. Disebut dalam Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Apabila kamu ni diberi kesempatan untuk menyampaikan salam, fahayyu bi ahsan minha aw rudduha, maka berilah salam yang sama dengannya ataupun lebih badannya. Contohnya jangan orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena jawab bagi lebih ataupun sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab bagi lebih. Tanda sayang kita. Allah sayang kita tuan-tuan. Dan disebut ayul Islam khair. Orang Islam mana yang lebih baik? Yang baik. Tut'imu ta'am, orang yang selalu bagi makan. Tu
Orang yang baik lah, orang Islam yang baik. Macam malam ni ada makan tak? Ada. Saya kan. Depa tak ada. Hampa tak ada, hampa balik. Kita jamu orang makan, tuan-tuan. Itu manusia yang terbaik. Wa taqra'ul salam ala man 'arafta wa man lam tu'rif. Yang kedua apa? Orang yang memberi salam kepada orang yang dia kenal ataupun dia tak kenal. Tuan tengok. Kita kalau bagi salam pada orang yang kita kenal aja. Kalau tak kenal, kita tak bagi. Kerana apa? Rugi kita. Bakil, tuan-tuan. Rugi lah. Kita doa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Dan salam ni, tuan-tuan, banyak di kalangan kita tidak memahami. Saya hurai tu dalam 3 jam untuk satu program. Kerana salam saja. Sebab tu, tanda sayang kita ni, tuan-tuan, sebarkan salam ini. Untuk menjadi apa? Satu perkara yang kita buat, kita sayang sesama manusia supaya Allah sayang kita di akhirat nanti untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab tu al-khaufu bil jalil, di antaranya orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, al-khaufu bil jalil, orang yang takut kepada Allah, bukan takut tu lari, dekat. Kita nak dekat macam mana? Kalau nak dekat, tuan-tuan, amalkan ini. Saya lepas sembahyang, saya tak akan amal doa-doa panjang-panjang. Saya akan amal doa ini yang cover 10 perkara. Tuan-tuan tahu tak apa doa tu? Allahumma inni, kalau seorang lah. Kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat dalam agama kita. Simple lah kan? Kan? Salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal 'inda al-hisab. Cover semua. Sembahyang tak payah panjang-panjang kan? Baca doa Allahumma inni, kalau seorang Allahumma inni as'aluka. Kalau ramai, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal 'inda al hisab. Tengok. Cover semua ni. Minta jaga agama, tambah ilmu, berkat dalam hidup. Kemudian apa? Supaya Allah ampun sebelum mati. Allah bagi rahmat. Semua ni Allah bagi ketika mana kita nak mati. Cover semua. Kita lepas sembahyang doa tak? Anda tak doa pun. Doa, tuan-tuan, supaya kita dekat dengan Allah. Cara nak dekat macam mana? Doa, mukhul ibadah. Doa, silahul mu'minin, senjata, penghulu segala ibadat. Sembahyang, doa tak nak. Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Allah nak sangat supaya kita minta doa. Ya Allah, ampun dosaku. Kan? Pernah berlaku, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pergi jauh sampai satu tempat. Kerana apa? Kerana nak jumpa seseorang. Tiba-tiba sampai satu masjid, dia nak tidur kat masjid tu, dihalau. Sampai nak tidur dihalau. Kat mana pergi dihalau? Akhirnya ada seorang pembuat roti. Dia kata tak apalah, datang tidur rumah saya. Pembuat roti ni, tuan-tuan, bangun pagi lepas solat subuh, ketika dia nak buat apa, dia akan sebut apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sesa astaghfirullahalazim. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, saudara, kenapa saudara ni selalu sebut astaghfirullahalazim? Dia kata, aku sebut astagfirullah ni, semua doa aku Allah makbul, kecuali satu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, apa dia satu lagi? Aku nak bertemu dengan seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad Hanbal ni kata apa? Sebenarnya doa kamu Tuhan nak makbul. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok, dia jalan, dia jauh. Kerana apa? Kerana doa seorang hamba Allah yang selalu menyebut astaghfirullahalazim. Kita lepas semayang, astagfirullah minta sebut. Kan? Macam semayang kita terima dah. Okeylah, lain kali lah. Ada yang doa macam semalam, ya Allah, macam semalam. Macam semalam dah. Macam hari tu lah kan. Doa lah, tuan-tuan, mukhul ibadah. Dia penghulu segala ibadat kita. Doa ni supaya Allah terima sembahyang kita, tuan-tuan. Al-khawfu bil jalil wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Quran ni walaupun diturun dalam bahasa Arab,
Tapi waratil Quran tartila. Quran ni dibaca mesti tartil. Quran diturun bahasa Arab. Tapi dibaca mesti tartil, mesti disebut dengan makhraj yang elok, sebutan yang elok. Ha pedas dengan ha besar lain. Kan? Sa dengan sa lain. Ni ada orang ha besar, ha sama lah. Sebab tak berguru. Mengaji Quran kena berguru. Al-ilmu bita'allum. Ilmu ni kena berguru. Macam tu Quran kena berguru, kena tengok macam mana lahjah ni keluar ni. Saya pernah tuan-tuan masa duduk di Mekah kan. Lalu dia bawa pergi umrah lah. Sampai di Mekah saya pergi Madinah, di Madinah. Saya ingat tiang berapa, tiang 232 ke berapa tak? Saya tengok ramai tok guru yang duk mengajar orang baca Quran. Saya tengok, ramai lah. Satu hari saya nak try lah. Nak baca Fatihah ya. Saya pergi tengok. Semua baca Fatihah teruk daripada saya. Daripada Pakistan, Bangladesh kan. Alhamdulillah. Ya aku sedap lagi. Kan? Kita berasa kita okey ya. Sampai kat saya. Saya tengok anak murid dia punya ramai. Tapi hebat tok guru ni mata buta. Butanya, bila anak murid dia sampai, dia akan sebut walaupun daripada Bangladesh ke Pakistan ke, Muhammad, naam, Iqra. Dia sebut nama. Saya tengok, Ustaz ni mata buta. Boleh sebut nama ni. Tengok dia baca pun tak sedap, aku baca sedap lagi. Kita pun ya, sampai tuan-tuan pukul 12 lebih, tunggu daripada pukul 9. Sampai Man dia kata, Man, siapa lagi? Ana. Dia dengar Ana, suara lain. Dia pun, Enta mini. Dia kata, hang main pada mana? Ana min Malaysia. Malaysia? Nah, Malaysia tu negara Malaysia. Malaysia tu Melayu. Malaysia? Naam ya Syekh. Malaysia fi ai makan? Malaysia tu tempat tang mana? Qadah Qaribul Binang. Dia tahu tuan-tuan. Kedah dekat Penang. Aku tahu dahsyat dia ni. Sebab Arab, kalau fa dia tak sebut fa. Kalau fa dia sebut ba. Kalau Penang dia sebut Binang. Kalau Pahang dia sebut Bahang. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendirilah tuan-tuan. Saya teringatlah pasal bahasa Arab ni kan. Pak saudara saya, dia pergi Mekah. Dia belajar bahasa Arab 4 bulan tu. Bahasa Arab. Itulah nak pergi Mekah kan. Dia duk hafal. Pergi Mekah. Dia pergi kedai. Kedai kalau Arab, dia akan panggil haji. Kita panggil haji, semangat masuk beli semua. Tapi kalau perempuan, dia tak panggil hajah. Dia panggil apa? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Makcik tu tengok Siti Nurhaliza, dia masuk beli. Isteri saya belah balik tu dia bagi apa? Syarifah Aini. Isteri kata, Syarifah Aini balik tu. Jadi dia masuk sampai tu. Haji. Dia pipi, dia pegang barang kan. Dia belagak. Kam kan dalam bahasa Arab. Maksud dia berapa? Kam. Arab tu kata, 5 riyal. Dia khamsah. Natang apa? Khamsah. Dia tunjuk ni. 5. Dia nak minta 4. Macam mana nak kata 4 ni? Dia teringat usalli fardhu Aisyah 4 rakaatin 4 riyal. Arab dia kata khalas khus ambil. Dia kata betul Dia pergi kedai lain pula. Pergi kam. Dah betul dah yang pertama. Kam. Arab kata 4 riyal. Dia tahu 4. Dia nak minta 3. Usalli fardhu maghribi salasa riyal. Arab dia tak sebut salasa. Talata. Kalau sa disebut ta. Salasa riyal? La. Talata wa nus. Talata wa nus mai kok mana pula dah? Dia pun talata 3 nus nisfu Syaban. 3,5. Dia kata talata riyal. La. Arab tak mau. Dia nak minta 2 terus. Macam mana nak kata 2? Usalli fardhu subhi raka'ataini. Terus dia kata raka'ataini riyal. Arab tu cakap Melayu, orang tak cakap macam tu Rupanya tuan-tuan, kalau 2 riyal lain ataupun isna riyal. Tuan-tuan jangan silap lah kan.
silap cakap orang malu lah. Sebab kebanyakan kedai boleh cakap Melayu. Macam pak saudara saya, dia pergi Mekah pakai kain ihram. Pergi cari hotel tak jumpa. Dia pergi tanya polis. Polis! Nak kata apa? Sesat ni. Polis! Ana sesatun. Dia ingat sesatun bahasa Arab. Polis tu ma'raf madza takallam. Aku tak faham cakap apa. Sesatun. Ma'raf dia kata. Dia nak minta sesat macam mana? Dia teringat Quran lah. Polis, ana fi zalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, dia kata. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesat lah tu. Polis tu terus. Sadaqallahul azim. Itu saya tambah lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni kan boleh nampak nak lena. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, baca Quran, dia ada warattil Qur'ana tartila. Quran ni kena sebut makhraj, kena berguru. Sebab tu ketika mana saya sampai tadi dekat Arab tadi, dia kata min Malaysia. Min fi ayi makan, di mana? Qadah qaribul binanj. Naam ya akhi. Mada turid? Dia tahu nak apa? Ana urid an aqra'ul Quran. Setakat bahasa fasahah. Ana urid an aqra'ul Quran Fatihah bas, Fatihah faqat. Tafadhal. Sila kita pun tu dia punya letak tangan. Dia penampak. Paham tak? Kena. Dia ni dah lah buta penampak aku tombok orang tu ni mati lagi. Rupanya saya silap sebut. Laisa kita kan Melayu kan? Alif fathah A. Asalnya bukan kaedah bahasa. Sebab tu kena berguru. Quran ni kena berguru. Bukan Saya a'udzubil. Kena penampar tuan-tuan. Dia kata khalas. Saya duk khalas. Bukra jihana ana istanni. Esok dia kata, datang pula, aku tunggu. Dalam hati, tobat aku tak mai dah. Hamba penampak aku. Nak suruh aku mai. Tapi saya mengaji, saya mai juga, saya datang juga. Macam tuan-tuan lah dengar ceramah saya kan, tuan-tuan tunggu juga kan. Ingat-ingat nak balik dah kan. Tapi tunggu juga. Tapi ada orang bangun pergi tandas, lepas tu balik terus tuan-tuan. Ni saya, esok saya pergi pula. Sebelum tu, dia tanya saya, ismuke nama apa? Abdullah Khair. Saya sebutlah. Bukhraji hena. Datang, istani, aku tunggu. Esok tuan-tuan saya duduk tunggu aja. Kan, buat tak tahulah. Saya dah kena penampar hari pertama. Saya buat tak tahu. Rupa-rupanya habis dia mengajar anak murid dah. Dia panggil nama. Aina Abdullah Khair. Saya kata, boleh habuan dah. Mamat ni rupanya ingat nama aku. Dia ingat nama saya. Aina Abdullah Khair, dia kata. Abdullah Khairi. Maujud ya Syekh. Ta'al, gharib minni. Main dekat dengan aku. Saya pun pergilah. Tapi duduk jauh sikit lah. Takut nak kena penampar kan. Dia kata, okey, nabda. Bismillah. Mula dengan bismillah. Saya pun, bismillah. Dia pun penampak pula. Pong, kata. Bismillah silap sebut. Bismillah. Lahjah Arab. Arabi, dia kata. Arabi. Laisa Malawi, dia kata. Malaysia lah, Arabi. Bismillah. Pentingkan azan. Sambung. Terus. Saya sampai pukul apa ni? Sampai pukul 10. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Sebab makanan dah ada untuk saya. Baru yang kedua ni, nak cerita orang yang bertakwa ni. Kan? Allahu Akbar. Akhirnya tuan-tuan, kena penampar hari kedua, saya baru baca Bismillah. Dia kata, kelas dia kata, sebab nak masuk Zuhur dah. Roh dia kata, bukra jihna. Esok datang semula. Saya hari ketiga pergi. Dia sebut pula, Aina Abdullah Khair, maujud ya Syekh, ta'al. Saya baca, saya alham. Kena berguru. Pedas. Alhamdulillah. Saya doa laham. Maksud dia daging. Laisa laham. Bukan daging. Alham. Segala puji bagi Allah. Tuan-tuan, tu saya. Tambahlah kita tak pernah berguru baca Quran. Betul semua. Sebab tak pernah orang tegur, betul tak? Sebab tu kalau baca Quran ketika Ramadan, seronok baca seorang-seorang, betul tak? Betul semua. Walamma daqalu, semua betul.
Tapi kalau baca Quran dalam Ramadan disuruh kita duduk dalam tadarus, duduk dalam harakat. Jangan banyak sangat, 5 orang aja. Ini duduk sampai 30. Seorang baca satu muka, nak patah balik, lena semua. Kalau boleh 5 sudah. Nakib tu janganlah garang sangat. Sebab yang pertama tu, hari pertama orang tu pertama kali datang, dia pun baru baca Alif Lam Mim Zalikal. Mudah macam ni baca. Hari pertama datang, esok tak datang dah. Jangan tegur lagi. Bagi dia lancar dulu. Quran ni lagi lama baca dia lagi akan lancar, tapi kena berguru. Kena berguru, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Jangan baca hanya baca dengan terjemahan tu. Dia tulis A-L al H-A-M ham. Tuan-tuan nak bunyi apa? Alham ke alham? Kerana tulis Rumi. Tak boleh. Kena berguru Quran ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Orang yang faham Quran, dia duduk dalam sembahyang sedap bang, kerana faham. Macam sesuatu duk abad duk bagi tahu kat dia tu. Ini. Orang yang faham Quran. Sebab tu dah habis tuan-tuan, hari sampai walam dalin, hari ke-10. Saya tu masa haji masa tu. Dia kata khalas, dia kata, ya akhi, iqra. Kal misli, macam aku baca. Saya pun bacalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Sebut sampai walam dalin. Dia kata khalas, dia kata. Khalas, dia kata alhamdulillah. Dia terus pegang tangan, dia ijazahkan Fatihah tu lah. Kan? Sebab tu nak pergi ke Mekah pula. Menunjukkan apa? Rupanya warattilil Qur'ana tartila. Quran ni kena baca tertib, berguru. Kita akan dapat satu, nak cerita tak erti lah. Ibadat ni kalau tuan-tuan dapat, kepuasan dia berbeza. Macam ni lah. Ni nampak. Ini adalah air sejuk. Betul tak? Tuan-tuan andai aja. Air ini adalah air limau. Saya perahkan dalam ini 10 biji buah limau. Lepas buah limau perah, lepas perah, lepas perah buah limau, saya masukkan asam kedondong. Kedondong pula. Lepas tu asam Jawa, masuk semua. Lepas tu semua saya masuk asam semua ni. Nampak ni? Ini andai aja. Ini ialah air asam. Saya minum. Ini air asam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masamnya. Tuan-tuan rasa masam tak? Tuan-tuan rasa tak masam? Tuan-tuan rasa kan? Tuan-tuan minum tak masam? Tak, sebab tuan-tuan pernah minum air masam. Tuan-tuan cuma diandai ya, tapi tuan-tuan rasa tu, ish, masam. Macam tu ibadat, orang yang pernah rasa nikmat tak boleh cerita. Hanya dia yang tahu. Sebab tu kita ni tuan-tuan dalam ibadat, kita kena berguru. Jangan baca aja. Kecuali kalau dia dah berguru dah, dia baca untuk tambah ilmu, no problem. Itu Quran. Quran ni tuan-tuan, dia ada lagu dia. Kan ada lagu, saya tak pandai lagu. Dia tak sama bahasa Arab. Kalau Arab, saya nak pergi kedai, ana azhabu ila dukan. Tak pernah orang cakap bahasa Arab. Ana azhabu ila dukan. Arab tu kata boleh mampu. Tak pernah orang cakap bahasa Arab berlagu. Kan? Atini rialen. Kan? Bagi aku dua rial. Khalas. Kita pun tak pernah orang cakap macam tu. Tapi Quran, Allahu Akbar. Kerana apa? Keindahan Quran ni tak ada tolak banding kecuali orang yang membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran tu bagi syafaat pada orang bacanya. Kalau bolehlah dalam hidup jangan tinggal 3 surah ini. Pertama, hafallah suratul Mul. Kami kan di masjid saya, kami lepas aja semayang Isya, semua akan baca suratul Mul sebelum balik. Kan? Semua akan baca. Setiap hari lepas solat Isya. Jadi semua akan dapat kertas tu, semua akan baca. Tabarakalladzi biyadihil. Alhamdulillah jemaah sekarang ni hampir dekat 10 tahun semua dah hafal lah. Kerana apa? Kita nak bagi mereka amal surah ni. Suratul Mul. Tuan-tuan apa tak? Kerana apa? Nabi sebut wahia mani'atun min azabil qabr. Siapa yang hafal dan baca suratul Mul, Allah jauh daripada azab kubur. Suratul Mul, tabah. Nah, kita boleh amal lah masjid ni, masjid Syekh 18 ni kan. An-Nahdah. Buat dalam satu kertas, 2 muka aja. Lepas sembahyang Isya, pakat baca sebelum balik. Kalau balik rumah baca tak? Bohong.
Tak baca. Burung lah. Kita pelepas kat sini. Bagi habis di sini. Balik, alhamdulillah. Pokoknya, kalau mati pun, kan, malaikat nak datang, suratul Mulk ni akan jadi peguam bela esok. Jangan tanya dia, wahai malaikat, dia pernah baca suratul Mulk. Jadilah. Yang kedua apa? Surah Waqiah. Waqiah baca tak? Selalunya malam Jumaat kan? Yang ketiga apa? Surah Sejadah. Malam Jumaat lah, macam semalam. Kalau boleh 3 ni hafal lah untuk orang lelaki. Mulk, Sejadah, Waqiah. Sejadah tuan-tuan, kita hafal tak? Sejadah selalu duk dengar selalu ni. Kan? Pada setiap hari Jumaat, sini buat sujud sejadah tak? Buat kan? Saya pernah tuan-tuan Masjid Ulu Kelang, saya cerita tuan-tuan lah, dalam YouTube ada. Saya pakai serban. Masa tu, saya duduk dekat Ulu Kelang tu. Masuk, pagi Jumaat. Dia orang tengok-tengok, Ustaz! Apa maksud dia? Kena jadi imam lah. Saya tengok, Allah Ustaz, dia kenal. Bila kenal jadi imam. Tengok, Ustaz ni, bila masuk masjid, orang kenal kena jadi imam. Kalau pergi rumah orang, kadang-kadang kena buat tahlil. Betul tak? Kalau dekat kedai makan, Ustaz, apa maksud dia? Makan free, tuan-tuan. Sebab tu dia orang kata, Ustaz, jadilah ahli yang berhormat. Saya tak nak. Kalau jadi yang berhormat, jam, tuan-tuan. Masuk kedai, kira semua. Kira semua saya bayar. Dia jadi Ustaz. Selalu makan free, tuan-tuan. Jadi saya Ustaz, maksud dia apa? Jadi imam. Rupa-rupanya hari tu pagi Jumaat. Saya kata, habislah aku. Alhamdulillah saya hafal surah Sajadah. Kita pun Allahu Akbar dengan confidentnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Habis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Masjid Haram. Allahu Akbar, terus sujud. Rupanya masjid tu tak pernah buat. Semua tak sujud. Semua duk tengok. Dia orang ingat, saya lupa rokok. Ada mangkuk ayun mana tak? Subhanallah. Saya tengah duk sujud. Apalah mamat ni sujud sejadah. Semua tak sujud. Saya dalam hati dia orang duduk belakang tu, semua pakai serban semua. Tapi pakai serban tak boleh pakai, tuan-tuan. Saya, apa ni sujud sejadah ni? Kita duk baca kan, dia orang tak sujud. Tiba-tiba ada seorang. Dia sebut, sejadah, dia kata. Bila sejadah, semua pakai sujud lah. Dalam hati, oh baru tahu. Dia naik-naik, tuan-tuan berdiri, dia rasa sombong sikit. Naik-naik, terus sambung. Tatajamfa, dalam hati, oh tak tahu, sujud sejadah pun tak tahu. Sambung dengan sombong. Tatajamfa junubuhum, lupa. Tak ingat. Apa? Tatajamfa junubuhum. Tak ingat langsung. Dia tak datang. Anil tu tak datang. Tatajamfa junubuhum. Jadi nak minta tolong, kita buat macam ni lah. Macam tu. Maksud dia tolong lah, weh, tak ingat. Kan? Saya pun tatajamfa. Jangan pula. Itu cicak. Sekali, 2 kali sudah. Maksud dia tolonglah, tak ingat ni. Janganlah minta tolong kan. Saya pun tatajamfa junubuhum. Siapa pun tak tolong. Yang belakang tu pakai serban semua. Tiba-tiba ada seorang tolong. Tapi dia tolong tak membantu. Dia tolong apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Saya duduk dengar kurang ajar betul mamat ni. Mesti dalam hati dia kata apa? Kalau tak boleh baca sambung qul huwallah lah. Saya tak boleh baca dengan saya qul huwallahu ahad. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, kalau hidup ni dah 40 dah, hafalah 3 surah ni. Surah Mulk, surah Sejadah, surah Waqiah. Tak rugi tuan-tuan Quran ni. Dia jadi peguam bela kita di akhirat esok, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah disebut apa? Al-khawf bil jalil wal amalu bil tanzil. Ar-ridha walau bil qalil. Ridalah walau sedikit. Kita bahagia bukan kerana rumah besar, bang. Rumah terakhir kita ialah liang lahat aja.
Kita bahagia bukan kerana isteri cantik, bukan suami handsome. Kita akan pergi seorang-seorang aja. Kita bahagia bukan kerana baju kita ni ada jenama yang hebat. Jenama terakhir baju kita ialah apa? Ialah kain kafan aja 1 meter RM4.30. Kita bahagia, kita rasa kerana apa? Kerana kenderaan kita hebat, Lamborghini kan, Ferrari. Kenderaan terakhir kita van jenazah ya. Kadang kita bangga kan, Allah, rumah kita hebat kan, isteri cantik, perfume wangi, masuk dalam masjid wangi. Perfume terakhir kita kapal baru saja. Bahagia sebenarnya bukan yang tu. Bahagia sebenarnya bila kita redha apa Tuhan bagi. Betul tak bang? Kita duduk sesi 18 kan? Rumah kita itu aja. Alhamdulillah aku redha ya Allah. Bahagia. Kita ada isteri. Isteri kita cantik tak? Cantiklah masa kahwin. Umur 20, 22. Isteri 18. Memang cantik. 36, 26, 36. Masa baru kahwin. 40 tahun kahwin. Alhamdulillah. 82 daripada atas ke bawah. Tapi abang redha tak? Abang redha bahagia. Walaupun 82 daripada atas ke bawah, dia masuk kereta tenang aja tengok muka dia kan. Abang tenang tak balik? Balik rumah tenang tak? Ataupun ustaz bagi panjang lagi pun tak apa ustaz. Daripada balik pening. Kita redha isteri kita bahagia. Kita balik sampai rumah ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia buka pintu. Waalaikumsalam. Abang, kenapa balik lewat hari ni? Ada kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Panjang dia bagi. Aku juga dapat nama. Tak apa bang. Abang dengar dapat pahala. Saya dapat pahala. Nampak tu? Lepas tu kita pun tanya. Ada makan tak? Ada. Dah siap semua dah. Mari makan. Makan sekali. Bahagia. Kita pun tenang. Kita redha. Jamin isteri masuk syurga. Ada tak macam tu? Balik-balik pukul 10. Ketuk pintu tak buka. Bum 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 bum. Mila! Dia buka tingkap. Ingat nak tidur masjid. Dia kata. Bukan Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang. Aku juga dapat habuan nonton. Buka, buka, buka. Dia pun buka. Berapa bam buka. Buka, buka. Tengok tu dia. Sebiji. Air ada dah. Ayah apa? Dia ambil dalam peti air. Balik lewat minta macam-macam. Kita pembuka peti air. Haram jadah punya bini. Minum-minum. Tak redha tuan-tuan. Jamin isteri neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka. Simple aja. Tuan-tuan bukan isteri cantik, suami handsome. Redha apa Tuhan bagi. Bahagia. Tuan-tuan duduk di sini. Sesi 18 ni dah lama dah kan? Kan abang cakap? Agak-agak berapa lama dah? Kita duduk ni. Sesi 18. 30 tahun, 40 tahun? 85. Ya Allah. 85, 95, 2005, 2015, 2020. Dekat 40 tahun dah tuan-tuan. Pasal generasi pertama pun ramai dah tak ada dah. Ramai dah tak ada kan? Generasi pertama. Kalau nak ikutlah. 40 tahun dah. Kan? Tapi Alhamdulillah tuan-tuan boleh duduk harmoni macam ni. Sebab apa? Sebab kita saling menerima seadanya. Redha apa Tuhan bagilah. Tak bergaduh sama-sama kita. Ini dekat pihak raya tak payah gaduh tuan-tuan. Dia orang duk minum atas sana. Kita buat tak tahu sudah. Tuan-tuan nak pangkah apa, pangkah lah kan. Tuan-tuan duk bergaduh lah. Jadi pening. Kan? Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, kita terima seadanya. Ada di kalangan kita ni, saya nak bagi tahu. Tadi ni dalam pukul 4 tadi, telefon. Ustaz! Ada apa? Perempuan. Kalau sebut macam tu ada masalah dah. Ustaz! Ada apa ni? Ni nak cerita kat Ustaz ni. Saya kata slow sikit boleh tak? Ustaz duk jerekah orang, saya jerekah Ustaz pun marah pula. Aduh, tuan-tuan. Saya dalam mati nasihat dalam telefon. Kalau di luar mati dah makcik ni aku tumbuk. Dia marah saya. Saya kata cakaplah ada apa? Saya kaunselor tuan. Jadi orang ni, kaunselor ni bukan menyelesaikan masalah. Dia pendengar yang baik. Saya kata, okey cerita. Dia pun cerita. Ustaz ni. Ustaz pernah berlaku tuan-tuan tahun lepas. Macam ni telefon. Ustaz, boleh jumpa Ustaz? Saya kata, saya tak ada di rumah. Macam mana orang boleh tak ada di rumah? Kereta penuh rumah. Nak tipu macam mana? Ada. Saya duduk depan rumah Ustaz. Ustaz keluar. Allah, nak keluar tak keluar? Nak keluar tak keluar? Keluar, ada sungguh makcik tu. Ustaz! Keluar tak? Saya dah masalah Ustaz. Saya nak tuntut cerai dengan suami saya. Kenapa nak bercerai? Makcik umur berapa dah? 60 lebih dah. 60 lebih. Tahun bila kahwin ni?
30 tahun dah ustaz kahwin. Tapi saya nak bercerai dengan suami saya. Lepas tu dah bercerai nak buat apa? Saya nak kahwin dengan ustaz. Jim tuan-tuan. Umur 60 lebih nak kahwin dengan saya. Saya pun tak mau lah, gigi pun tak ada. Kalau gigi ada tak apa, gigi nak kahwin dengan ustaz. Betul. Saya pun kata tak mau. Dia tak kenapa ni nak minta cerai. Saya masa kahwin dengan suami saya dia luar perasaan. Dia cerita dalam YouTube, suami saya ni kuat berdengkur. Saya tak dengkur macam mana? Dulu ustaz masa kahwin dia berdengkur juga, tapi lagu Raihan ya. Lagu macam mana? Iman adalah muti. Memang boleh lena. Tapi sekarang ustaz semua Iron Maiden. Lagu Wing bunyi tak boleh lena ustaz. Kadang-kadang macam kapal. Sampai saya termenung ustaz. Bila nak berlabuh ni? Tak boleh lena. Nanti macam mana? Nak minta cerai ustaz. Saya kata nak cerai, nak menikah dengan ustaz. Hanya ustaz, makcik ingat, saya panggil makcik lah. Makcik ingat ustaz tak berdengkur ke? Ustaz mana berdengkur? Jangan. Ni Abang Haji kita nak panggil Ustaz Aslin. Betul tak Ustaz Aslin? Kawan baik aku tu. Tengah duduk sembang ni. Tak apa-apa sembang. Tiba-tiba lena. Tengah lena. Saya kejutnya. Hoi. Berdengkur weh. Aku tak dengar pun. Tak dengar apa dia lena tuan-tuan. Porok bunyi macam-macam. Hak paling teruk siapa? Tuan-tuan pernah panggil tak seorang ustaz ni? Syamsul Debat. Dia sembang darah tuan-tuan. Teori macam-macam. Naik kereta dengan dia, tengah duk bercakap. Lena. Dengan dalam duk lena tu. Nah. Dia ceramah haram tak faham tuan-tuan. Saya kejut dia. Syul. Ada apa? Hang berdengkur lah. Aku berdengkur apa? Hang bercakap. Hang cakap tak faham. Dia kata tadi kita forum, hampa bagi masa kat aku tak cukup. Tu yang aku bercakap. Dia cakap nah. Kata mampus tuan-tuan. Ustaz pun sama ya. Yang penting kakak redha apa Tuhan bagi. Ayah saya pernah tuan-tuan buat hari keluarga. Ayah saya tidur dengan kami, anak-anak lelaki. Mak tidur dengan anak perempuan dengan menantu. Ayah tidur umur 86, badan dia 126 kilo. Kami tidurlah meraihkan ayah ni. Tak lena semua. Semua bangun. Yang tak tahan, dia boleh berhenti tuan-tuan. Semua, ayah. Dia sambung balik. Ingat mati tuan-tuan. Tak lena kakak oi. Pagi esok lepas subuh panggil mak. Mak kahwin dengan ayah berapa lama dah? 60 tahun dah. Ui, mak boleh sabar tu. Tidur dengan ayah. Tahu mak saya kata apa? Alhamdulillah ayah kamu berdengkok kan? Tak apa dia kata. Satu hari aku rindu dengkor tu. Rupanya bukan mak saya rindu dengkor tu. Ayah saya rindu ucapan tu. Mak saya mati dulu tuan-tuan. Sebab tu kak, bila berdengkor suami, layan aja, berikan galakan. Malam ni duduk tu, abang, teruskan bang, teruskan. Beri galakan. Kerana apa? Masih berdengkor sebelah kita kak. Cuba bayang kalau dia berdengkor sebelah perempuan lain. Lagi tension. Jadi buat tak tahu aja. Redha lah tuan-tuan. Redha itulah bahagia. Bahagia ni bila kita redha apa Tuhan bagi. Ada kereta kan? Alhamdulillah tuan-tuan kereta KE 20. Redha lah. Sebab apa? Kereta tu tak pernah rosak, boleh jalan jauh. Bahagia tu, berkat namanya. Ada orang BMW nak start pun tak bunyi. Tuk. Geran tukar. Geran pun nak tukar tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan KE 20 aja. Pergi Penang, patah balik, pergi Kelantan, jarang rosak, boleh jalan jauh. Berkat namanya. Ada orang rumah dia tak besar tapi masuk tenang aja. Berkat namanya. Kita meredai apa yang Tuhan bagi. Isteri tak cantik tapi jumpa tenang aja. Bang, saya sayang bang. Seronok bang. Kadang dia makan, dia tengok kita, sedapnya. Pernah isteri ambil suap mulut kita? Tak pernah no, tua-tua ni no. Saya, sedapnya, dia ambil, dia suap. Kadang dia makan, keluar. Aku dah lalu tuan-tuan.
Tanda sayang. Pernah saya buat macam tu juga. Oh, makan pula. Hang. Abang dia kata, sebab apa? Sayang, terima seadanya. Redha apa Tuhan bagi. Kita mencari perbezaan. Cari perbezaan, bergaduh kita. Tuan-tuan duduk dalam ni taman ni kan, ni seksyen 18. Tuan-tuan cari perbezaan. Tu yang tak datang masjid. Mencari perbezaan. Cari persamaan. Apa persamaan? Kita kiblat yang satu, Kaabah. Kita Tuhan yang satu, Allah. Kita kitab yang satu, Quran. Kita Nabi yang satu, Muhammad. Kita agama yang satu, Islam. Kita bangsa yang satu, Melayu. Kita kulit sama ya. Semua sama. Kenapa cari perbezaan? Kerana nak cari perbezaan inilah menyebabkan kita bergaduh. Marilah kita bersama-sama tuan-tuan dalam benda yang baik. Sebab apa? Redha apa Tuhan bagi. Redha walau biqalil. Al-isti'dad yaumar rahil. Berbekallah untuk hari perjalanan yang jauh. Bekal kita. Alhamdulillah ramai yang ada ni anak muda. Apa bekal kita? Saya sebut dah. Semayang, jaga khusyuk. Quran bacalah bang. Kalau boleh 3 surah ni tolong hafal. Jaga rumah tangga kita. Mak ayah kita hormatlah. Doa mak ayah mustajab adik-adik. Yang berjaya-berjaya ni, ingat-ingat kamu berjaya, kamu akan berjaya seterusnya. Berjaya kamu bila kamu boleh menjadikan mak ayah kamu sangat suka dengan kamu, kamu berjaya. Jangan dapat 9A, tapi mak ayah tak hormat, tak berjaya. Tak berjaya. Saya ni mak ayah masih ada ni. Ayah masih ada, mak dah meninggal. Masa mak mentua, bapak mentua saya ada, saya jaga sungguh sampai mati. Dan saya boleh tidur atas reba bapak mentua saya. Tuan-tuan boleh tidur atas reba bapak mentua? Kalau atas reba mak tu biasa. Saya boleh tidur atas reba bapak mentua. Sebab dalam nak mengubah manusia, jangan ubah manusia. Psikologi kata, nak ubah manusia, ubah diri. Kita ubah orang. Kita ubah diri, kita akan ubah orang. Banyak kita duduk seksyen 18 nak ubah orang. Tak boleh ubah diri kita. Kita akan ubah masyarakat kita. Saya nak ubah bapak mentua saya cerita. Masa hari menikah, kahwin, mamak, mak bapak mentua saya mamak. Tahu tak mamak? Mamak yang cakap lama tak jumpa, jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah tuan-tuan. Lepas tu tangan ni berbulu ni. Mamak. Dia pegang tangan saya, dia tuk bilai. Uzawwijuka amarallahu bihi min imsakin aw bil ma'rufin, kan? Aku nikahkan kau berwakil walikan daku dengan mas kahwin apa semua. Saya terima nikahnya. Kemudian saya buat perubahan. Perubahan macam mana? Mamak ni jarang anak dia cium tangan. Kalau ada tu mungkin dia kahwin dengan Melayu lah. Jarang tuan-tuan. Saya pegang, saya cium tangan dia. Cium sungguh-sungguh. Ini cium macam tu. Cium betul-betul. Dengan bulu-bulu tu masuk lagi dalam kuat. Cium. Lepas saya cium tangan, saya cium pipi dia. Saya pegang tangan dia tu, muka dia tu, saya cium pipi dia, cot. Dia kena. Menangis bapak mentua saya. Sebab apa? Jangan ubah orang, ubah diri. Kita akan ubah orang. Menangis dia. Saya berkata, bapak, hari pertama kahwin, kenapa bapak menangis? Dia kata, aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Tu strategi. Kita ni nak ubah orang. Masalah, ubah diri kita. Kalau semua bakat berubah, alhamdulillah kasut datang letak elok-elok semua. Semua akan jadi elok. Ini aku datang harang kasut letak elok. Cuba tuan-tuan kita orang Islam, kita datang semua letak elok-elok. Tuan-tuan try pergi gereja. Kalau kasut di luar, mereka akan susun dengan elok. Kerana apa? Akhlak. Kita ada tak? Kasut dia pun macam tu, mampu pergi. Nah, kasut ustaz di bawah, dia pun letak sampai atas. Sampai kasut aku pun hilang. Saya pernah pergi satu masjid, lepas ceramah, cari kasut tak jumpa. Mana kasut aku ni? Tak tahu ada seorang tu, dah tak ada ustaz nak ambil kasut ni. Kasut Jepun dia suruh aku buat balik. Sedangkan aku datang dengan kasut 120. Bagi buat balik, kasut RM12, tuan-tuan. Tapi tak apalah. Kerana apa? Kita nak ubah orang. Jangan ubah orang, ubah diri. Kita akan ubah orang lain. Tuan-tuan nak ubah isteri tuan-tuan. Tuan-tuan semayang pun tidak. Macam mana isteri nak semayang? Tuan-tuan Quran pun tak baca. Macam mana isteri nak baca Quran? Macam mana anak nak baca Quran? Cuba tuan-tuan bangun baca Quran. Anak akan baca. Saya tak hafal Quran, tapi saya cuba nak hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah, menantu saya hafal Quran. Saya bukan mencari menantu hafal Quran, tapi dia datang. Kerana apa? Anak saya hafal Quran.
Pernah satu pagi datang ketuk pintu. Ustaz, saya tengok, ada apa adik? Saya suka dengan anak ustaz. Hai, berani macam tu. Saya suka anak ustaz. Kalau suka, apa ciri kamu? Saya tanya, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Oh, bila hafal Quran, saya kata, masuk, duduk. Dia duduk, saya buat macam musabaqah hafazan Al-Quran. Soalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi kita baca wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia ulang, dia sambung. Siapa sadaqallahul azim. Aku hafal 10 ayatnya. Dia baca lebih, aku pun tak tahu. Soalan kedua, dia pun tunggu. Kita baca yang kita hafal lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabah, dia pun sambung. Soalan ketiga saya baca, dia sambung. Soalan keempat, dia baca, suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Saya pun tutup majlis. Okey, esok minggu depan datang meminang anak saya. Dia bawa datang orang Langgar, orang Kedah. Datanglah tuan-tuan, bawa dengan bekas sirih lah macam-macam. Ada juru cakap, ustaz ni nak tanya macam mana, kita nak kira macam mana. Saya tak nak kira apa, mas kahwin sudah, dah nak kira macam mana. Kalau nak kira pakai kalkulator, saya kata. Orang utara kan, kira apa, mas kahwin sudah. Ni tak ada ke belanja-belanja apa? Tak payah. Ustaz tak ada ke? Dia tanya. Bila kata tak ada ke? Kalau dah tanya sangat, bawakan helikopter sebiji. Mercedes, kan? Rumah, tak mau tanya ustaz. Sudah. Alhamdulillah, selesai. Seorang anak dapat menantu hafal Quran. Yang kedua pun macam tu juga hafal Quran. Yang ketiga pun sama. Kerana apa? Kita ubah diri. Saya ubah nak hafal Quran saya ni. Anak saya hafal Quran. Tapi yang dapat menantu hafal Quran. Bang, ubah diri bang. Allahu Akbar. Berbekallah dengan apa yang kita nak ada dunia ni. Kemudian nak jadi orang yang disayang oleh Allah lagi apa dia? Di antaranya ialah innallaha yuhibbut tawabin. Orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan jangan lupa lepas solat, jangan lupa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Wal hayyul qayyum ataupun wal hayyul qayyum boleh juga. Hayyul qayyum wal hayyul qayyum pun boleh. Kerana kaedah bahasa boleh dibaca. Ada orang kata hayyul qayyum boleh. Wal hayyul qayyum boleh juga. Jangan bergaduh, ini istilah saja. Kan? Biasa duk baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. No problem. Jangan tinggal lepas solat sebut yang ni. Kerana apa? Dengan astaghfirullahalazim ni tuan-tuan, harap Tuhan ampun dosa kita. Kita masuk syurga bukan kerana amalan, tapi dengan rahmat Allah. Tapi kita duk minta selalu, takkan Tuhan tak ampun dosa kita ya. Banyak lagi ni. Cukup setakat tu, nanti panggil pula. Banyak-banyak pun tak edit kok ada orang ni. Ni ada 8 ni. Di antara yang keempat, dia dah apa dia? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Orang yang sentiasa berwuduk, mencucikan diri dia. Jadi tuan-tuan jangan tinggal wuduk selalu. Kena ada wuduk. Wuduk ni bagi sempurna. Di antaranya apa? Bila kita ambil wuduk, kena ada doa-doa dia. Tuan-tuan ambil wuduk ada doa dah? Ambil biar ada doa. Bila basuh muka, baca doa ni. Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwi wajhi bizulumatika yawma tazyaddu wujuh a'daika. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu seperti mana cahaya auliamu. Jangan kau gelapkan mukaku seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Kita basuh muka ada baca doa tak? Baca bang, baca. Bila basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suatu amalan tangan kananku ya Allah. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi tangan kiri ya Allah. Tak boleh Arab Melayu. Basuh kepala, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang soleh. Bila basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetap tapak kaki atas titik sirat. Dengan wuduk saja kita jamin syurga dah. Ni doa semua ni. Muka bercahaya, tangan terima, tangan kanan, tangan kiri, jadi orang cerdik, jauh daripada titik sirat, jamin syurga dah dengan wuduk ya. Sebab dia disebut innallaha yuhibbul mutatahhirin, orang yang berwuduk sentiasa. Jadi jaga tuan-tuan wuduk kita dalam 4 perkara ni. Semoga kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu je.
Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ada manfaat malam ni. Dan insyaAllah tuan-tuan pergilah kafe saya kan. Dekat tu Bukit Jelutong tu. Ada bawah tu UAK Food Mart. Macam-macam dah situ. Pergilah makan. Support. Sekarang ni saya teruk tuan-tuan sejak lepas Covid ni. Dah tutup 2 kafe dah. Dulu dekat Batu Tiga tu. Kan, Tol Batu Tiga ada kan. UAK Cafe. Tutup tuan-tuan. Tak boleh nak tampung. Akhirnya buka dekat Taman Medan. Ada USJ 8. Ada dekat USJ 11. Ada dekat Gombak. Jadi semua ada 5. Dah tutup 2 dah tuan-tuan. Dekat ni. Dekat Tol Batu Tiga dengan Melaka. Kerana apa? Kerana tuan-tuan makan tu lah bantu pelajar-pelajar saya. Pelajar saya belajar free. Tuan-tuan pergilah. Abang Haji tak nak pergi lagi. Bawa lah ni. Jawatan kuasa ni. Sebab saya ada 8 ekar mak tafi saya. Ada kolam renang. Ada dewan badminton. Baru ni buat masjid. Lebih besar daripada masjid ni. Cantik kubah dia. 740,000. Pergi tengok tuan-tuan. Cantik. Ada tempat memanah. Ada kuda. Ada chalet boleh duduk. Ada futsal. Ada kafe. Ada kedai dobi. Macam-macam dalam tu. Macam ada satu komplek. Tuan-tuan pergilah tengok. Tak pernah pergi bawa AJK pergi tidur sana. Free ya, free. Tapi makan kena bayar. Tidur free. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga ada kebaikan. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua. I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.